Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Othman dan rakan-rakan. Saya Murniati binti Tamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Fakria binti Jahari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Intan Syaira binti Muhammad. Kami akan membentangkan Tugasan 3 BMM 1064 Sintaksis Bahasa Melayu yang bertajuk Perbandingan Proses Penerbitan Ayat antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Mari kita saksikan. Mulakan pembentangan ini dengan proses penerbitan ayat. Dalam bahasa Melayu, penerbitan ayat ini dapat dilakukan melalui proses transformasi yang terdiri daripada 3 proses, iaitu proses pengguguran, proses penyusunan semula, dan proses peluasan. Ketiga-tiga proses ini akan saya huraikan dalam slide seterusnya. Baiklah, proses yang pertama iaitu proses pengguguran. Proses pengguguran merupakan satu proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat tersebut. Terdapat 3 jenis proses pengguguran iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek, pengguguran frasa predikat, dan pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Contoh ayat yang pertama, kamu sila bangun, menjadi sila bangun. Ayat tersebut merupakan contoh bagi pengguguran frasa nama sebagai subjek. Ayat yang kedua, peniaga harus sentiasa sabar, pengusaha harus sentiasa sabar. Dan menjadi peniaga dan pengusaha harus sentiasa sabar. Contoh ayat tersebut merupakan contoh bagi pengguguran frasa predikat. Bagi pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif pula adalah orang tua itu bapa saya, orang tua itu memakai serban. Kedua-dua ayat tersebut digabungkan menjadi orang tua yang memakai serban itu bapa saya. Dan frasa nama yang mendahului frasa relatif akan digugurkan iaitu orang tua menjadi yang memakai serban itu bapa saya. Baiklah. Proses yang seterusnya ialah proses penyusunan semula. Proses penyusunan semula merupakan bentuk perkataan dalam ayat asal, diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat yang gramatis baharu. Terdapat 3 jenis proses penyusunan semula, iaitu proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek, dan proses penyusunan semula melalui ayat songsang. Contoh ayat yang pertama iaitu pengawal itu menjaga bangunan bank menjadi bangunan bank dijaga oleh pengawal itu. Contoh tersebut merupakan contoh bagi proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Dan bagi contoh yang kedua pula, Allah mengurniai kita rahmat menjadi Allah mengurniakan rahmat kepada kita merupakan contoh bagi proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Dan contoh yang terakhir iaitu dia akan membeli rumah itu kalau mendapat pinjaman daripada kerajaan menjadi kalau mendapat pinjaman daripada kerajaan dia akan membeli rumah itu merupakan proses penyusunan semula melalui ayat songsang. Yang terakhir ialah proses peluasan. Proses peluasan merupakan proses yang menambahkan unsur-unsur dalam ayat yang baharu. Dalam proses ini terdapat 4 jenis iaitu peluasan frasa nama sebagai subjek, peluasan frasa predikat, peluasan dengan kata hubung dan peluasan melalui proses komplementasi. Dalam contoh ayat yang pertama iaitu kereta itu merah, kereta itu kepunyaan abang. Apabila digabungkan menjadi kereta yang merah itu kepunyaan abang. Contoh tersebut merupakan contoh bagi peluasan frasa nama sebagai subjek. Bagi contoh yang kedua, iaitu kakak membaca buku itu dan buku itu tebal. Apabila digabungkan menjadi kakak membaca buku yang tebal itu. Contoh tersebut merupakan contoh bagi peluasan frasa predikat. Contoh yang ketiga, iaitu contoh ayat, iaitu abang tidak bermain bola, abang sakit kaki.
Apabila digabungkan, ia menjadi abang tidak bermain bola kerana sakit kaki. Contoh tersebut merupakan contoh bagi perluasan dengan kata hubung. Bagi contoh yang terakhir, iaitu dia melaporkan sesuatu. Faiz sakit tenat. Apabila digabungkan menjadi dia melaporkan bahawa Faiz sakit tenat. Contoh tersebut merupakan contoh bagi perluasan melalui proses komplementasi. Baiklah, kita teruskan dengan ayat majmuk. Ayat majmuk terbahagi kepada 3, yaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan, dan ayat majmuk campuran. Tetapi pada awal ini saya akan fokuskan kepada ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk bermaksud ayat yang dibina dengan mencantumkan 2 ayat tunggal atau lebih, dan percantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikan ayat yang baharu. Ayat majmuk gabungan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada 2 ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan menggunakan kata hubung, yaitu dan, atau, tetapi, dan sebagainya. Ayat yang disambungkan itu setara sifatnya, yaitu ayat-ayat yang sama, taraf, dan boleh berdiri sendiri. Hubungan antara satu ayat dengan yang lain wujud oleh sebab ayat-ayat tersebut disusun berturut-turut. Ayat-ayat ini juga boleh disambungkan dengan kata hubung apabila nada suara berfungsi sebagai penanda, disuarakan sebagai deretan perkataan dalam tulisan dipisahkan dengan tanda koma. Pembentukan ayat majmuk gabungan memerlukan ayat 1, kata hubung, dan ayat 2. Contoh ayat majmuk ialah guru sekolah saya tekun. Ayat yang kedua, guru sekolah saya berdedikasi. Apabila digabungkan akan menjadi guru sekolah saya tekun dan berdedikasi. Kata hubung yang digunakan ialah dan. Contohnya, kesemua bahagian ayat yang digabungkan itu dikekalkan. Razali tinggi, adiknya rendah. Semua bahagian itu dikekalkan akan menjadi Razali tinggi manakala adiknya rendah. Kata hubung yang digunakan ialah manakala. Ayat-ayat yang digabungkan itu mempunyai unsur yang sama dan diulang, maka bahagian yang sama itu boleh digugurkan. Sebagai contoh, Ali pandai bermain bola. Ali pandai bermain hoki. Ayat itu akan menjadi Ali pandai bermain bola dan hoki. Unsur yang sama boleh digugurkan. Kata hubung yang digunakan ialah dan. Contoh kata hubung ialah lalu, sambil, malahan, dan, tetapi, atau, maka, lantas, serta, bahkan. Banyak lagi kata hubung yang boleh digunakan dalam ayat majmuk. Ayat majmuk yang seterusnya ialah ayat majmuk campuran. Definisi ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat yang terdiri daripada campuran ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Contoh ayat majmuk campuran yang pertama ialah ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal 1 ditambahkan dengan kata hubung ditambahkan dengan ayat majmuk akan menjadi ayat majmuk campuran. Ayat tunggalnya ialah Ali suka bermain bola. Kata hubung yang digunakan ialah tetapi. Ayat majmuknya ialah adik lelakinya yang bongsu suka membaca buku. Ayat majmuk campuran yang terhasil ialah Ali suka bermain bola, tetapi adik lelakinya yang bongsu suka membaca buku. Contoh yang kedua ialah ayat majmuk dan ayat majmuk akan menjadikan ayat majmuk campuran.
Yang pertama ialah Adiba dan Murni ialah pelajar BMSK 2. Sedangkan Zabir dan Badrul ialah pelajar PAI SMU. Contoh yang kedua. Ayah dan adik sedang mencuci kereta. Kakak dan ibu sedang mengemas rumah. Ayat majmuk yang terhasil ialah ayah dan adik sedang mencuci kereta, manakala kakak dan ibu sedang mengemas rumah. Kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan ialah manakala. Contoh yang ketiga ialah ayat majmuk campuran antara berbagai-bagai ayat, yaitu deretan ayat-ayat digabungkan dengan kata hubung. Ayat tunggal yang pertama digabungkan dengan ayat tunggal yang kedua, digabungkan dengan ayat tunggal yang ketiga, akan menjadi ayat majmuk campuran. Contoh ayat tunggal yang pertama ialah pembakar ketuhar itu dibaiki oleh Fakria. Ayat tunggal yang kedua, pembakar ketuhar itu dijual oleh Fakria. Ayat tunggal yang ketiga, pembakar ketuhar itu sentiasa rosak. Ayat majmuk campuran yang lengkap ialah pembakar ketuhar yang sentiasa rosak itu dibaiki lalu dijual oleh Fakria. Kata hubung yang digunakan ialah yang dan lalu. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada perbandingan proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Berdasarkan jadual tersebut, kita dapat melihat perbandingan proses yang dialami oleh ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Seperti yang kita lihat, ayat majmuk gabungan mengalami proses pengguguran, manakala ayat majmuk campuran tidak mengalami proses pengguguran. Manakala kedua-dua ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran tidak mengalami proses penyusunan semula dan mengalami proses perluasan. Baiklah, berdasarkan kepada perbandingan proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran sebentar tadi, dapat kita rumuskan bahawa ayat majmuk gabungan melalui dua jenis proses, iaitu proses pengguguran dan proses perluasan. Dalam proses pengguguran, ayat majmuk gabungan melalui dua proses, iaitu proses pengguguran frasa nama sebagai subjek, iaitu pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Yang kedua, pengguguran frasa predikat, iaitu pengguguran seluruh frasa predikat. Manakala bagi proses perluasan pula, perluasan dengan kata hubung. Baiklah, pengguguran frasa nama sebagai subjek, iaitu pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Frasa nama sebagai subjek yang serupa atau beridentiti sama boleh digugurkan kecuali subjek frasa nama yang berada di awal ayat tersebut. Berdasarkan kepada contoh ayat yang telah diberikan, ayat yang pertama, guru sekolah saya tekun. Manakala ayat yang kedua, guru sekolah saya berdedikasi. Dalam kedua-dua ayat tersebut, frasa nama sebagai subjek sama, iaitu guru sekolah saya. Memandangkan kedua-dua frasa nama sebagai subjek yang terdapat dalam dua ayat tersebut sama, jadi salah satu daripada frasa nama sebagai subjek tersebut boleh digugurkan. Dan apabila kedua-dua ayat tersebut digabungkan dan menghasilkan ayat majmuk gabungan, iaitu guru sekolah saya tekun dan berdedikasi. Ayat ini dapat disambungkan dengan kata hubung dan. Pengguguran frasa predikat, iaitu pengguguran seluruh frasa predikat. Jika terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan, maka kesemua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan. Berdasarkan kepada contoh ayat yang telah diberikan, bagi frasa nama, contoh ayat yang pertama iaitu bendera Malaysia lambang negara. Manakala contoh yang kedua, lagu kebangsaan lambang negara.
Ayat majmuk gabungan yang terhasil daripada kedua-dua ayat tersebut ialah bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lambang negara. Bagi frasa kerja pula, ayat 1 ialah adik Intan belajar di England. Ayat yang kedua, sepupunya belajar di England. Ayat majmuk gabungan yang terhasil ialah adik Intan dan sepupunya belajar di England. Bagi frasa adjektif pula, ayat 1 ialah adik saya sangat rajin. Ayat yang kedua, adik Lia sangat rajin. Ayat majmuk gabungan yang terbentuk daripada kedua-dua ayat tersebut ialah adik saya dan adik Ria sangat rajin. Bagi frasa sendi nama pula, contoh ayat 1 ialah dia masih di kampung. Ayat 2, isterinya masih di kampung. Ayat majmuk gabungan yang terhasil ialah dia dan isterinya masih di kampung. Dapat saya rumuskan bahawa frasa predikat yang berada di akhir ayat dalam sesebuah ayat yang sama dengan ayat yang lain boleh digugurkan untuk membentuk satu ayat majmuk gabungan yang disambungkan dengan menggunakan kata hubung. Baiklah, kita beralih kepada proses yang kedua iaitu proses peluasan dengan kata hubung. Proses peluasan ini berlaku melalui proses penggabungan ayat yang melibatkan dua konstituen yang sama dengan menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana, jika, walaupun dan sebagainya. Dalam contoh ayat yang telah diberikan, ayat yang pertama, abang tidak bermain bola. Ayat yang kedua, abang sakit kaki. Ayat majmuk gabungan yang terbentuk daripada kedua-dua ayat tersebut ialah abang tidak bermain bola kerana abang sakit kaki. Manakala contoh ayat yang kedua iaitu Rehan berbasikal ke sekolah. Dan ayat yang kedua, Amirul berbasikal ke sekolah. Kedua-dua ayat ini dapat membentuk ayat majmuk gabungan iaitu Rehan dan Amirul berbasikal ke sekolah dengan menggunakan kata hubung dan untuk menggabungkan kedua-dua ayat tersebut. Baiklah, sebentar tadi kita telah melihat proses penerbitan ayat yang dialami oleh ayat majmuk gabungan. Jadi sekarang mari kita lihat proses penerbitan ayat yang dialami dalam ayat majmuk campuran pula. Dalam ayat majmuk campuran, hanya terdapat satu proses yang dialami iaitu proses peluasan, iaitu peluasan dengan kata hubung. Proses peluasan dengan kata hubung bagi ayat majmuk campuran. Proses peluasan ini berlaku melalui proses penggabungan ayat yang melibatkan dua konstituen yang sama dengan menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana, jika, walaupun dan sebagainya. Setiap kata hubung ini boleh digunakan bagi menggabungkan dua ayat atau lebih untuk menghasilkan ayat terbitan yang bersifat peluasan. Dalam contoh ayat yang pertama, Ali suka bermain bola. Ali suka bermain bola ini ialah ayat tunggal. Manakala contoh ayat yang kedua iaitu adik lelakinya yang bongsu suka membaca buku. Ayat ini ialah ayat majmuk. Dan apabila kedua-dua ayat ini digabungkan untuk membentuk ayat majmuk campuran, kita perlu menambah kata hubung iaitu kata hubung tetapi. Ayat majmuk campuran yang terhasil daripada kedua-dua ayat tersebut ialah Ali suka bermain bola, tetapi adik lelakinya yang bongsu suka membaca buku. Dalam contoh ayat yang kedua, dua ayat majmuk digabungkan untuk membentuk satu ayat majmuk campuran. Ayat majmuk yang pertama ialah ayah dan adik sedang mencuci kereta. Ayat majmuk yang kedua, kakak dan ibu sedang mengemas rumah. Kedua-dua ayat majmuk ini digabungkan untuk membentuk satu ayat majmuk campuran iaitu ayah dan adik sedang mencuci kereta manakala kakak dan ibu sedang mengemas rumah. Dalam contoh ayat yang ketiga pula,
terdapat 3 jenis ayat tunggal yang digabungkan untuk membentuk satu ayat majmuk campuran. Ayat tunggal yang pertama ialah kereta itu sentiasa rosak. Ayat tunggal yang kedua, kereta itu dibaiki olehnya. Ayat tunggal yang ketiga, kereta itu dijual olehnya. Berdasarkan kepada ketiga-tiga ayat tunggal yang telah saya nyatakan tadi, dapat kita gabungkan ketiga-tiga ayat tersebut untuk membentuk ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran yang terhasil daripada ketiga-tiga ayat tunggal tersebut ialah kereta yang sentiasa rosak itu dibaiki lalu dijual olehnya. Dengan berakhirnya pembentangan daripada saya sebentar tadi, maka berakhirlah pembentangan tugasan 3 BMM 1064 Sintaksis Bahasa Melayu bagi kumpulan kami. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Encik Othman dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekian saja pembentangan kumpulan kami. Kami memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam pembentangan kali ini. Sekian, berjumpa lagi.